Pelajaran kita matan yang ke-33 ya. Kata Syekh radhiyallahu anhu, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anin nazari ilaihi. Maksudnya kerana al-haq ta'ala di dalam kesempurnaan sifatnya tiada terhijab. Hanya yang terhijab itu engkau daripada menilik kepadanya. Baik, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita dah melalui beberapa fasa kalau tidak silap Ustaz. Matan-matan sebelum ni dia sebut tentang golongan yang salik, golongan yang salik ataupun orang yang berjalan, dia sampai kepada nur tawajjuh. Kemudian orang yang dah sampai kepada Allah di nur mawajahah. Yang kedua, maknanya bila terbuka nur mawajahah, maknanya seorang hamba berhadap kepada Allah. Bukan berhadap kepada Allah, berhadap kepada hamba. Gitu. Itu hamba berhadap kepada Allah, nur tawajjuh. Orang yang berjalan kepada Allah. Tapi ini tidak, Allah menzahirkan kepada dia apa yang disebut sebagai tajalli. Tapi untuk sampai ke terbukanya, sampai ke martabat nur mawajahah tu, terbuka makrifah, terbuka musyahadah, terbuka muraqabah tu, itu 2-3 perkara tu terbuka makrifah ni dinamakan hakikatnya ghaib. Tak dapat mencapai ke martabat mawajahah itu. Untuk terbuka yang ghaib itu melainkan kena buang segala aib. Ingat itu. Gitu. Itu susah. Kena buang segala aib, nanti terbuka yang ghaib. Yang ghaib itu nama wajah, hadap kepada Allah, sampainya kepada Allah. Ingat ya, saja Ustaz ulang tu untuk kita prepare untuk menghadapi hari ni. Hari ni al-haqqu laisa bimahjubin. Allahu akbar. Tuhan makrifahnya sebenarnya hakikat al-haq ketuhanan itu laisa bimahjubin, tak ada dinding. Kalau kita kata tiang ni ada, sebelum ada tiang kena ada Allah dulu. Kalau kita kata langit ada, sebelum ada langit kena Allah dulu. Kita kata kita ada, sebelum kita ada kena Allah dah ada dulu. Sebelum segala-galanya tak ada apa-apa. Tapi Allah ada sama. Bila Allah terlindung? Bila? Bahasa Arab senang sangat. Laisa bimahjubin. Tuhan tak ada terlindung. Tapi kita lupa ke Tuhan. Banyak orang tak ingat Tuhan. Kadang-kadang kafir-kafir langsung tak ada Tuhan. Kenapa gitu? Tunggu jawablah tu. Wa innamal mahjubu anta 'anin nazari ilaihi. Bahasa pemudah orang Arab ni. Bahawa sesungguhnya yang menjadi kamu terdinding dengan Allah tu
antan anin nazari. Terhijab engkau itu anin nazari, penglihatan, pikiran, perasaan. Sebab tu Ustaz Salam sebut, sebenarnya yang mendinding kita ialah hati kita sendiri. Hati kita sendiri. Bahasa mudahnya disebut sini nazar. Nazar ni kalau terjemahan mantau-mantau kita aja, fikir. Pikiran kita tu, hati kita dan perasaan kita tu yang menghijabkan kita dengan Allah. Bukan Allah terhijab, kita menghijabkan diri kita. Nampak kita? Itu maksudnya. Kita lah, nazar kita, fikir kita, perasaan kita, ingatan kita, khayal kita, sangkaan kita yang menghijab kita dengan Allah. Padahal Allah tu sendiri tak ada hijab. Tak boleh orang kata tiang tu ada, tak boleh. Sepatutnya pada fikir kita Allah dulu, baru ada tiang. Tapi tak berapa jadi nak fikir gitu. Tak betul nak fikir gitu dah. Apa pasal kau? Itu dia. Itu hari ni nak bincang. Tajuk tu. Kerana dipenuhi dengan kehitaman asap syahwat dan buta mata hatimu, dua perkara. Biar syahwat dan buta mata hatimu. Bila sebut tentang syahwat yang betul-betul kenal Tuhan, semata-mata kenal Tuhan, yang hanya kenal Tuhan, siapa kau? Siapa berjawab? Kenal Tuhan semata-mata ni siapa? Siapa agaknya? Ria. Hak kenal Tuhan semata-mata ni apa? Siapa? Ingat-ingat pelajaran yang lepas. Siapa kenal Tuhan semata-mata? Pin. Nak kenal Tuhan semata-mata ni apa? Siapa boleh jawab kot? Ada? Hak kenal Tuhan semata-mata siapa? Roh. Ingat alastu bi rabbikum kan? Alastu bi rabbikum bukan masa ni tu. Nak tahu kan tu. Sebelum buat benda lain. Allah cipta je roh, tanya roh. Roh tak kenal lagi jasad ni, tak kenal langsung lagi. Betul ada alastu bi rabbikum tu, kena ingat tu. Jadi kalau kita nak simpulkan, kira-kiranya kita ni aslinya roh tu, hakikinya roh tu, walaupun dah masuk dalam jasad, sepatutnya roh tu duduk kena Tuhan sama. Tapi yang sedihnya tuan-tuan, bila roh dimasuk dalam jasad, dia ulinya kaya buat roti canai, uli di jasad terhijab. Setengah pandangan ulama 70,000 hijab. Berat sangat hijabnya. Kan sikit tuan-tuan. Syahwat tu lah. Bila sebut syahwat tu, maknanya jasad. Nampak? Jasad. Padahal bila duduk dalam jasad tu, roh masih ada. Roh masih ada. Bila roh ada, mata hati pun ada. Mata roh lah. Tapi mata hati tu sendiri pun, kata dia, mata hati tu pun terhijab disebabkan segala keaiban dan dosa. Aib kita dah bincang dulu kan, aib. Adanya aib tu, mata hati tu sendiri pun
terhijab dengan Allah. Syahwat tu sendiri tentu dah. Jadi ada dua hijab ni, tok guru kita sebut ni. Molek betul. Sebab tu kalau kita hayati betul-betul kita solat, itu baru kita boleh kenal hakikat solat. Bahasa mudahnya dalam kitab Quran sendiri sebut as-salata li dzikri, sembahyang ingatku. Jasad kena ingat ke benda? Tak suruh ingat semula tu, roh tu lah. Jasad tak kerti bahasa, tak mau ingat dia. Dia bukan ingat. Jadi roh tu kerana diuli tu, kerana dia lalai, dia lupa gitu gini, kita diperintahkan pula untuk balik semula. Tak mudah, banyak masanya, 5 waktu sehari semalam. Lepas tu kita suruh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu kira ingat Allah je. Bagi dalam adab batin solat Imam Ghazali, hudurul qalbi, hadir hati. Kena hadir hati. Apa maksud hadir hati? Ingat kepada Allah. Asal ingat di mana? Itulah zaman tauhid tu. Alastu bi rabbikum. Gitu. Jadi bila kita Allahu Akbar, kena hadir hati. Lepas tu kita dengar Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu. Kalau sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim, dia disebut panggil tu inni wajjahtu. Sekarang bahawa sesungguhnya aku hadapkan mata hatiku, aku hadapkan mata rohku. Wajah tu, wajhiya lillazi, kepada wajah satu lagi. Apa dia? Wajah apa tu? Wajah juga dia pakainya. Aku hadapkan muka hatiku kepada wajah. Sebab tu wajah ditafsirkan kewujudan Allah. Jadi seolah-olah kita balik semula lah ke zaman tauhid dulu. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku yang Tuhanmu? Bala, memang kau Tuhanku. Jadi rupanya bila kita balik dalam semayang tu, balik ke situ. Dia buka hijab untuk kita kamu tak terhijab tadi. Semayang dibukakan balik hijab. Aku hadapkan muka hatiku kepada satu wajah, iaitu zat Allah Ta'ala. Sebab tu kiblat dada ke Kaabah, kiblat hati kepada zat Allah. Nampak tak ya? Kiblat hati kepada zat Allah. Zat Allah duduk nanti kita ke? Zat Allah cokoh depan kita ke? No. Berhadap kita kepada rasa wujudnya Allah. Rasa ada Allah. Tidak depan kita, tidak belakang, tidak bertempat. Kena faham baik-baik situ. Jadi solat ni buka balik hijab tuan. Bila kita solat, kita tinggalkan semua benda lain. Tinggalkan syahwat, tinggalkan dunia, tinggalkan syaitan, tinggalkan hawa nafsu, semua tinggal. Jadi hati tu balik semula. Balik ke asal tuan-tuan. Ustaz tu bincang hijab mata hati. Jadi kita bincang untuk soal roh. Baik, kita tengok komen untuk guru kita. Hijab mata kepala itu adalah keaibanmu yang asli. Tak dapat tidaklah. Disebut syahwat tadi. Hijab pada mata kepala. Tak apa ada cerita dah tu. Hijab mata kepala ni, mata kepala nengok dunia ni. Kena dunia, kena duit, kena pangkat, kena kaum keluarga, anak isteri kena kawan-kawan semua kena. Quran sebut kul in kana abaukum wa abnaukum wa ashiratukum wa azwajukum. Banyaklah tu. Ada 8 perkara semua sekali.
Jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu, perniagaan kamu yang takut rugi, harta benda yang banyak, rumah kediaman yang selesa, kenderaan yang selesa, kalau itu semua kamu kasih, ahabba, lebih kamu kasih daripada Allah, lebih kamu kasih daripada Rasul, lebih kamu kasih daripada perjuang di jalan Allah. Tunggulah keputusan daripada Allah. Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang fasik. Orang yang fasik hatinya fikir ke tadi 7-8 perkara tadi, dunianya, rumah tangganya, harta bendanya, pangkat derajat anak penoknya, tu hang nampak di mata kepala ni. Dah 8 perkara tu hang nampak mata kepala dah. Jadi mata kepala sangkut situ tak sampai dia kepada Allah, terlindung. Kata dia kekurangan dan fana ni benda yang sementara dunia ni. Kamu keluarga, anak penok, harta benda, pangkat darjat gitulah, kenderaannya, rumah tangga mewahnya gitu. Tiada melihat baginya melainkan di akhirat. Apa maksudnya? Tak dapat nak melihat Allah, tak terbuka hijab, kecuali mati. Mati barulah mata lendir ni dapat menyaksikan Allah Ta'ala. Tapi selama hidup di dunia, mata lendir ni nampak keduniaan saja. Gitulah. Melainkan di sana seperti kata hukama. Apa kata hukama? Hiduplah di dunia ini dan bekerjalah kamu. Kamu tiada melihat hingga kamu mati. Jadi dunia ni buatlah kerja dan buatlah ibadat. Nak kata kamu boleh melihat akhirat, tak ada. Mana nampak syurga? Mana nampak syurga? Pahala-pahala sebut je, mana nampak? Mata kepala dia tak nampak. Yang ada yakin. Itu mata hati. Mata kepala tak nampak. Kalau hati tak bawa kita kepada beramal, kalau hati tak bawa kepada iman, tak semayang kita. Kalau harap ke mata lendir ni, tak jadi apa. Mata lendir terhijab dengan Allah. Berat. Itulah. Sebab bila kita sebut iman, bila kita sebut yakin kepada benda-benda akhirat tu, memang duduk di hati. Tak apa lagi dah. Akidah tu duduk di hati. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat. Semua benda tu tak dapat duduk di mata kepala dah. Mana mata kepala boleh terik? Tak ada mikroskop pun boleh mengesan. Azab dan nikmat kubur tak ada. Jadi itulah kedudukan mata kepala kita terhijab dengan Allah. Baik. Kemudian mata hati. Kalau mata hati itu terdinding, hidup lain tidak bukan kerana kelalaian, kerana keaiban. Pecahlah keaiban itu, dosa-dosa. Pecahlah keaiban, sangkaan-sangkaan kita, hawa, nafsu, syaitan, dunia yang mempengaruhi hati kita. Jadi tidak nyempat perkara. Cukup payah nak lepas tu. Seorang nak lepas daripada 4 perkara tu payah. Yang sebetulnya hawa itu maknanya makhluk, pengaruh makhluk lain. Nafsu tu tahulah, dia guna istilah hawa.
Kita tasawuf guna istilah hawa. Hawa ni maknanya makhluk lain yang mempengaruhi kita. Apa dia? Tadi dia tak sebut. Abaukum, ayuh kamu. Abnaukum, anak-anak kamu. Ashiratukum, keluarga-keluarga kamu. Azwajukum, isteri-isteri kamu. 3-4 perkara tu. Benda-benda itu boleh bawa kita lalai, membutakan mata hati kita. Lepas tu harta benda kita, binatang-binatang ternakan kita, perniagaan-perniagaan yang takut rugi kita. 4 perkara pula tu. Jadi 8 tu. Itu semua merupakan aib. Kalau buka lepas kita daripada 8 perkara tu, selesai aib. Nanti terbuka aib. Baru terbuka muraqabah kepada Allah, musyahadah kepada Allah. Baru terbuka ma'rifah kepada Allah. Hakikat mata hati akan terbuka. Adapun hakikat zat Allah Ta'ala kita dah sebut tu, laisa bi mahjubin, tak ada hijab. Hakikat kewujudan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, tak ada satu pun terlindung pada kita. Tapi yang melindung kita tadi kerana mata lendir, mata kepala, dan kerana mata hati yang adanya aib pada mata hati. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita nak simpulkan bahagian yang pertama matan kita ni, yang menghijab kita ialah nazar kita. Yang terhijab ialah sangkaan kita terhijab. Kelalaian kita terhijab. Itulah. Tempat terhijabnya mata kepala. Yang pertama. Yang kedua, pada mata hati. Itu tempat terhijab. Dindingnya. Jadi yang melindungi kita kenal Allah, diri kita sendiri. Sedangkan hakikat Allah tidak ada lindung. Jelas tu ya. Sambung sikit disebut sini, id laula hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun. Dia kata kalau sekiranya zat Allah Ta'ala itu, kewujudan Allah Ta'ala itu, kalau diri Allah Ta'ala itu terlindung dengan kita, mesti ada benda yang melindung. Nescaya ditutupi oleh benda yang mendinding. Jelas kita ni. Jika terdinding, mesti ada penutupnya. Yang mendinding. Yang sebenarnya tak ada dinding. Allah Ta'ala tak ada dinding. Tapi yang kita kabur ada dinding. Jadi dinding tu mengurung benda di dalam, mengontrol benda di dalam. Kata guru kita, setiap pengurung, maknanya kalau bilik lah ngurung, dia menguasai yang dikurung. Katalah burung, kita kurung dalam jebak. Perasan tak tuan-tuan, burung tu dikuasai oleh jebak tu, tahu? Jebak tahu? Sangkau burung tu dikuasai. Boleh burung tu sesuka hati nak keluar, boleh burung sesuka hati nak ikut bawah, ikut atas, boleh. Jadi burung dikontrol oleh sangkau lah. Sangkau itu mengurung dia.
Jadi artinya sangka ni ada kuasa terhadap burung. Mungkin dia boleh pergi kulu sedikit, itu je parahnya. Kita tak boleh dah. Nak keluar tak lepas. Artinya sangka menguasai burung. Patut gitulah. Jadi Allah Ta'ala, zat Allah, diri Allah Ta'ala, adakah sesuatu yang mengurung dia? Ada ke tak? Boleh kita fikir, adakah sesuatu yang mengurung Allah Ta'ala? Ada sesuatu yang melindung Allah Ta'ala? Boleh? Tak boleh. Itu ada keluar Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Apa maknanya? Allah Ta'ala juga yang berkuasa atas segala sesuatu. Bukan ada benda, ada dinding lain yang menguasai Allah, melindungi Allah, sedangkan Allah menguasai segala-galanya. Kita tak boleh nak kata ada tiang, tak boleh nak kata ada langit bumi, tak boleh. Tak boleh nak kata ada langit bumi, tak boleh. Kalau kita kata gitu, langit dan bumi lah yang berkuasa. Tak boleh nak kata gitu. Kita kena kata ada Allah, baru ada langit bumi. Tak gitu tak? Tapi kadang-kadang kita tak kerti bahasa, kita orang ni, hati ni tak kerti bahasa. Berfikir tak betul. Fikir, oh nampak langit, nampak bumi, nampak aku, nampak gunung kanan, nampak itu. Tak betul je kat gitu. Yang betulnya, yang betul, Allah dulu, Allah ada dulu, baru ada ni langit bumi. Kita tak kerti bahasa hati kita ni. Degil nak mampu tau. Degil nak hati. Bodoh tak sudah. Sebab tu Tuhan khabar, Quran khabar kan, bila Allah beri amanah pada gunung Ghana, nak terima amanah ketuhanan ni, tak gunung Ghana bapak besar gagah tak sanggup, langit tak sanggup, bumi tak sanggup. Tiba-tiba bila Allah tawarkan kepada manusia, manusia sanggup. Akhirnya Allah jawab dalam ayat Quran tu, zaluman jahula. Manusia ni zalim dan jahil. Zalim pun ada, zalim pada diri dia sendiri. Kemudian jahil pula. Diterima amanah tapi tak kena hakikat. Jadi tak ada pasal-pasal lah kita nak khabar kita terdinding dengan Allah, tak ada pasal-pasal. Sebab itu disebut huwa qahiru fawqa ibadi. Allah menguasai seluruh alam. Sebab tu kita, tak betul ya kalau kita khabar kita nampak alam dulu. Tak betul ya. Hak betul yang kita nampak Allah dulu. Gitu. Itu maksud Tok Guru kita. Kewujudan Allah Ta'ala itu tiada yang menerima ketiadaan Allah, tak pernah, tak ada. Dia berkhabar ada langit bumi, khabar gitu dulu. Tak betul cakap gitu. Ada Allah baru ada langit bumi. Kena cakap gitu. Jalla wa'ala, Allah Maha Tinggi, mendahului segala-galanya dan di atas segala-galanya, dan dialah yang menzahirkan bagi tiap sesuatu. Tak ada benda yang zahir melainkan Allah dulu. Dan Allah lah yang menzahirkan alam ini. Sebab tak berapa sangkut lagi kalau kita duduk nur tawajuh. Kita tawajuh kepada Allah, rasa Allah ada. Dan masih lagi banyak gangguan. Masih lagi nak melihat alam, kena, nak merasa Allah ada, kena lihat alam lagi. Sangkut sangkut. Kita nak sebab tu ahli-ahli tasawuf sebut araftu rabbi bi rabbi. Kau kenal Tuhanku dengan Tuhanku.
Bukan kena Tuhan ni dengan alam. Kena Tuhan dengan Allah Ta'ala. Jadi kena Tuhan dulu daripada alam. Setiap suatu beserta tiap-tiap suatu. Jadi hak menzahirkan, mewujudkan, mengadakan, mencipta alam ni Allah dulu. Kemudian bila alam ni ada, Allah berserta dengan ilmunya, qadratnya, iradatnya. Nampak? Kalau kita ngaji tauhid tu, tidak-tidaknya yang pertama kita pandang satu benda tiang ada yang menjadikan. Nampak Allah dah. Yang menjadikan itu tak bolehlah lemah. Kalau lemah tak jadi, mesti kuasa. Kalau kuasa tak berkehendak, tak jadi juga. Wajib berkehendak pula. Kalau bodoh, tak lepas juga, kena ada ilmu. Bersusun 4. Pertama Allah ada. Kedua wajib Allah berkuasa. Ketika wajib Allah berkehendak. Keempat wajib Allah berilmu. Nampak? Maknanya kata tak nampak tidak. Pandang je tiang. Nampak 4. 4 sifat Allah. Gitu. Tak apa lagi dah. Tak payah bercakap lah. Kita pandang je hati. Sampai tu. Sampai tu. Tengok gunung, tengok ganang, tengok langit, tengok bumi, tengok apa-apa. Hati kita tu bercahaya je. Allah ada. Allah qadrat. Allah iradat. Allah berilmu. Paling asas. Nampak kita ni? Jadi kita tiba-tiba nampak kayu je. Nampak batu je. Nampak duit je. Nampak pangkat je. Nampak anak bini je. Aduh. Nampak sini tulis terang-terang. Kata dialah yang menzahirkan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan berserta tiap-tiap sesuatu itu dengan ilmunya. Jangan kau bawa zat Tuhan duduk pada tiang. Zat Tuhan duduk pada langit. Zat Tuhan duduk pada dinding. Ini ajaran sesat. Ajaran Arif Billah hak sesat. Ngaku Arif Billah. Haji Husin Arif Billah. Tanya nak buat dia. Kenapa orang yang dah sampai makrifah kepada Allah tak nak dah minum arak? Takut dia nak minum arak. Sebab apa? Sekalipun dia duduk seorang dalam bilik, dia tak akan minum arak, betul dia. Orang yang dah ahli makrifah. Ini pandangan dia ni. Sebab Allah berada di mana-mana, kata dia. Sedap je dengar cakap. Zat Allah Ta'ala ada di dinding. Zat Allah Ta'ala ada di pintu. Zat Allah Ta'ala ada di sekeliling. Zat Allah Ta'ala ada di lantai. Zat Allah Ta'ala ada dalam botol arak tu. Zat Allah Ta'ala ada pada diri kita ni. Dia ni bermazhab Zatiyah. Mazhab ajaran sesat. Ramai pengikut tu. Dia tak nak pakai Nur Muhammad, tak nak. Sesat kata dia tu. Dia kira wahdat wujud dia serba Tuhan. Maknanya pada dinding ada zat Tuhan tu, yang dia tak jadi minarat tu takut ke Tuhan, pasal Tuhan keliling dia, kata dia. Ya, dalam botol arak tu Tuhan juga. Pada siling rumah tu Tuhan juga. Dan dia Tuhan juga. Itu makam tinggi, kata dia, ahli makrifah. Dahsyat. Senyap dah di Malaysia ni, Ustaz Mula itu ada juga cara-cara nak buat ulasan gitu gini, tapi Jabatan Agama dah ambil tindakan. Dia langsung tak boleh masuk Malaysia, tak diizinkan dah. Dulu ramai pengikut ribu-ribu. Dia orang Singapura. Orangnya asal Singapura. Haji Husin. Malah je lah macam nak melayannya. Kita ngajak kita je lah. Kita nak roh hadiah. Tengok situ kita tahu dah. Dia kata asal usul manusia ni, asal usul alam ni macam mana?
Allah wujud sendiriannya. Bila dia berkehendak menjadikan alam ni, kun payakun. Daripada kun tu, secebis daripada zatnya diambil. Mana secebis daripada zat dia tu dijadikan Lauh Mahfuz. Maknanya sekelumit zat dia terik keluar, jadi Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz lah tercipta seluruh alam. Dan pada seluruh alam ni ada zat Tuhan pula, sebab dia secebis daripada zat Tuhan. Itu ahli makrifah betul tu, tinggi sekali tu. Ramai nak pegang makrifah gitu, berat bijinya. Tapi Tok Guru kita tak cakap gitu. Dia kata ia berserta. Melihat alam ni Allah ada. Tapi kata dia, bila Allah ciptakan alam, Allah berserta dengan alam. Berserta maksud dengan ilmunya, dengan kodratnya, dengan iradatnya, bukan dengan zatnya. Nampak? Serabut tadi. Ini yang tahqiq. Kita tulis. Maha suci ia dinisbah kepada masa, Allah tidak dalam masa. Maha suci daripada tempat, Allah tidak bertempat. Tetapi Allah ada. Nampak? Dan ia sekarang seperti mana ia sebelumnya, dahulu. Jadi kewujudan Allah Ta'ala sama ada sebelum cipta alam dan setelah cipta alam tetap bersifat qadim lagi azali, wujud yang hakiki. Itu je lah. Setakat itu je pada kita royak tentang zat Allah Ta'ala. Maha suci daripada maka maha suci lah ia dengan kekuasaannya. Tiada siapa pun berkuasa menolak segala tadbirnya, segala perintah Allah Ta'ala kepada alam ni. Tak ada siapa yang boleh bantah, dan tak ada siapa yang kuasa keluar daripada tadbir Allah Ta'ala. Bila engkau ingin yang gaib itu terbuka, tadilah makrifah, muraqabah semua terbuka, lazimkan atasmu dengan menghilangkan air. Selesaikan dulu syahwat dan sebagainya semua itu. Kerana inilah pengarang mengisyaratkan katanya wallahu a'lam. Itu. Saya bukalah soalan benda. Nampak ni? Ada lindung. Terlindung ke Allah ni? Tadi dia sebut syahwat tadi. Pasal jasad ni lah. Kalau dah duduk alam barzah, saya ingat sama tu kan. Bila mereka mau ceraikan roh kita pada jasad, direct je. Tak putus dah dengan Tuhan. Mana putus? Syahwat tutupnya mata lendir. Kerana melihat alam. Kemudian dia mempengaruhi mata hati. Tertutup pula hati. Itu yang berat tu. Tutup hati dengan dosa, dengan lalai, dengan Allah. Banyak benda lah. Kadang-kadang bila kita kenal oleh ya Allah, rasa nak keluar daripada jasad ni. Tak kena terfikir gitu. Rasa tak berdaya duduk dalam jasad ni. Mana dia? Nak lama lagi? Ustaz ada masa Ustaz jemu dah. Rasa nak dah balik. Bila sambil sana rehat. Tak ada putus dengan Tuhan. Dalam rehat tu kita kekal dengan Allah. Tapi dunia ni tak boleh. Mudah sangat lupa. Mudah sangat lalai. Rasa letih dah berlawan tu tak? Letih lah. Itu yang rasa aduh. Ya Allah, matilah aku redha rasanya. Kita ada masa ni kapal kita jemu ni hidup ni. Ini pula macam komen ni ada lama-lama tak ada ni. Ustaz dah pergi 6 pun nak.
Dalam kalau tengok jumpa dengan Ustaz Mujib, jumpa dengan Ustaz Johari, Ustaz berkawan dengan ayah dia, Ustaz Sahak, duduk dalam badan perhubungan 10 tahun dah Ustaz Sahak tak ada. Tengok muka Ustaz Johari berjanggut dah, tua dah Ustaz Johari, mereka kecil lagi. Jumpa Ustaz Najmi, Ustaz 3 tahun berusrah dengan ayah dia tua dia masa tu, Allah Pak Tirai, usrah mesra dengan dia balik pada Mesir sekali-sekala, dengar kuliah kat masjid gitu je. Ini dia dah tua dah. Ustaz Najmi dah tua dah. Ustaz kahwin lagi pula dengan dia. Mana tak kahwin dengan anak pula. Allah kata. Kita dulu kita kahwin Ustaz Yusuf Suluh, dah tak ada belaka dah. Aduh, kalau Ustaz ingat, aduh kata, tinggal aku corak je lagi. Tekot-tekotang. Tapi dalam kehidupan tu berat je, dunia ni berat. Tadi halapan perkara Ustaz sebut tu hijab duduk pada syahwat. Tak tahu nak air tak payah. Bila lagi yang muda-muda ni lagi lebih payah. Puan nak melepas. Itulah mudah-mudahan dengan zikir kekal 5,000 dulu, lepas tu 11,000 masuk suluk dia tumpu 10 hari kita tumpu tu, Allah betul lupa nak bini sekali. Dia sedap tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita suluk dalam kita tengah bulat pada Allah, terasanya Allah, kalau kau ambil aku mati pun aku redha. Taubat pun kita dah taubat baik-baik. Tu dalam suluk. Maka ke kedai luar gini payah juga. Banyak kokak-kokak. Untung dia muda-muda lagi dapat bertarekat lah. Untuk kurniaan Allah. Ustaz pun tua juga bertarekat, dah 25 dah. Tidak juga muda. Cuma Allah panjang ke sikit umur. 30-40 tahun dah. Lagi Ustaz 25. Saya terbalik. Ustaz muda lagi, saya terbalik. Mana? Ustaz 25, saya 52 terbalik. 52 mana? Baru bertarekat. Aduh. Saya 40 lebih. Pem 40 lebih yalah, jauh-jauh belaka. Aduh. 25 pun letih. Cuma jalan ada pada kita. Mana nak selamat tu kita ada jalan. Ada masa kalah juga, ada masa jatuh juga, bagi gaya lah tu, tonggang terbalik. Cuma bila dah tua ni dia banyak benda dah ringan sikit. Masa muda tak apa ringan je. Dah tua-tua ni banyak benda. Makan tak selera dah. Jadi banyak dah nikmat dunia ni Allah mula angkat. Bila Allah angkat tu benda-benda gitu dia jadi dunia ni gini. Dia rasa sayur je dah. Dia tak berapa nak mesra dah. Anda harta tanah-tanah kita dah bagi nama anak dah. Kita dah pejam mata dah kan. Tak ada dah pening kepala. Dan cari-cari dunia dah orang kata dah tutup plan lah untuk kitanya. Tak ada benda dah. Jadi gitu. Badan pun kadang-kadang jadi sakit gitu gini. Jadi banyak benda dah. Orang kapal sedap dalam kereta besar gitu. Kita tak terasa sedap dah. Orang kampung ni, aduh Ustaz pakai Innova, Ustaz orang kampung puji-puji kita. Kita orang tak terasa benda. Darurat je kena pakai. Pasal kalau pakai kereta kek kan langsung tak jalan jauh. Kita nak jalan jauh kan. 300 km sejam sehari Ustaz. Paling bansat 200 km sehari jalan. Kalau dulu pakai Honda dulu pun terasa badan tak tahan. Sebab Honda ni dia kecil, dia rendah kan. Walaupun sober dia molek, tapi bila masuk jalan kampung gerangnya lebih juga. Dia nak tinggi sikit. Itu je lah. Lepas tu ambil Innova tu. Dulu nak answer tahan sikit. Jadi memang kereta kecil tu yang pasal badan ni. Nak bagai kaya sakit duduk dalam kereta. Orang kabur sedap. Sedap apa? Tak terasa dah sedap macam kita. Tidur tak bercukup gitu gini. Allah nak beri sihat tu saja je. Kan ada tugas-tugas lain. Tapi nak kira kan, aduh, dunia ni sayuk dah beng kan. Badan sakit belaka. Kencing mana tak mau turun-turun memang lengah sana sini tak kadang duk gina nak kita. Ada gina. Adalah.
Apa namanya makan memanglah. Tak teruk orang rumah sama dengan gulai itu, gulai gini dia lera lagi kau. Boleh lagi sepinggan dua pinggan kita segena je makan nasi. Terjalan nasi. Dulu memang suka nasi kita Melayu kan. Ini dah. Tak sehari saya makan nasi tak benda dah rasanya. Tak pelik kita je. Kalau makan tak tu banyak. Jadi tak ada rasa sedap nasi tak ada dah. Ngansu-ngansu betul dah. Banyak dah ansunya mau sedang ini. Aduh. Ada soalan kot. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadikas salihin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والحمد لله رب العالمين.